dekat download. Okay, boleh tekan download. Macam biasa. Okay. Tekan next. Lepas tu boleh pilih kita punya destination folder lah. Kita punya apa tu, directory kan, nak letak kat C ke, nak letak kat D ke. Kemudian kan install. Okay, macam tu je lah. Sampai like. Okay, tu kita boleh buka OBS. Okay, ni dia punya OBS punya logo kan. Saya tekan OBS ni. Dan kita akan masuk OBS ni. Okay. Right. Okay, siapa yang dah boleh masuk? Ada tak dia keluar macam macam ni? Ada tak yang dia keluar macam ni? Okay, siapa yang dah boleh masuk tulis sudah dekat chat. obsproject.com, betul. Okay, siapa dah boleh masuk tulis sudah dekat chat. Okay, ada yang dia keluar macam ni kan. Okay, yang ni ialah dia punya auto configuration wizard lah. Okay, so dia ada bertanya kepada kita, kita nak guna OBS ni untuk apa? Okay, so dia ada 3 tujuan dekat sini. Bila kita pilih tujuan tu, okay, kalau yang mungkin dah install ada kan, tapi kita boleh buka lagi auto configuration wizard ni dekat tool auto configuration wizard ni. So dia akan bantu kita untuk automatic configure OBS ni mengikut tujuan kita nak buat, nak gunakan untuk apa. Okay, so kalau yang mungkin baru install, dia akan macam ni. So yang atas tadi ni dia kata optimize for streaming, recording is secondary. So dia memang kita nak guna OBS ni untuk kita buat streaming, streaming ke Facebook, ke YouTube untuk live kan. Okay, jadi recording ni adalah secondary. Kalau kita ni akan setkan setting dia untuk streaming. Okay. Kalau yang kedua kita optimize untuk recording tapi kita tak streaming. Yang ni yang saya nak share untuk pagi ni, macam mana kita nak record dulu dan kita belajar asas dulu untuk record dulu lah. Bagi ni okey, kita dapat dia punya basic kan. Okey, yang ketiga ni kita nak gunakan OBS ni sebagai kamera. Kita gunakan sebagai virtual camera. Contoh kita nak tukar background kita punya kamera sekarang kan, kita nak masukkan background apa semua, kita nak pancarkan ke apps macam Zoom ke dan sebagainya, kita ambil setting bawah ni. Okay, so kita ambil setting yang ni lah. Kalau siapa yang keluar ni, kita ambil setting optimize for recording, I will not be streaming. Okay, kalau siapa yang tak jumpa boleh pergi dekat tools, boleh pergi dekat auto configuration wizard dekat sini. Okay, tool sini. Okay. Ambil yang wording dan next. Okay, kita boleh pilih dia base cache. Okay, boleh guna yang current lah, ataupun kita nak ubah dia punya mengikut dia punya resolution. Lepas tu ni dia punya FPS kan, frame rate. Okay, yang ni kalau mengikut saya ada beberapa macam cadangan lah. Kalau kita nak gunakan untuk gaming, kita boleh ambilkan, kita boleh ambil setakat untuk ataupun kita macam apa tengok kan, komputer kita boleh ambil 30 lah, ataupun kita boleh ambil current 30. Okey, ataupun kalau untuk gaming kita boleh ambil 60, ataupun kita boleh ambil dia akan pilih lah 60 or 30, tapi prefer 60 bila possible, ataupun dia ambil 60 or 30, dia prefer high resolution. Okey, so dia kata kat sini resolution tu dia tak sama macam apa yang kita pilih ni lah, sebab waktu kita stream tu, okay, dia akan kurangkan dia punya resolution tu mengikut kita kemampuan kita punya laptop ataupun komputer kita. So OBS ni dia auto setting untuk kita lah, tengok kemampuan kan. Tak boleh lah macam kereta kancil kita nak kemampuan macam Ferrari kan, nanti dia ni lah meletup dia nanti kan. Okay, so ni contoh lah, kita ambil 30 dulu kat sini. So tekan next. Okay, kemudian tekan apply setting. Okay, ini untuk auto configuration wizard lah. Saya ambil untuk lagi sekali, kita ambil yang ni dulu untuk recording. Dia akan auto configure untuk kita, dia auto setting untuk kita. Kemudian
Sini tidak, saya ambil current saja dia punya resolution. Sini kata saya ambil 30 lah. Okay. Ataupun kalau nak ambil jadi untuk idea 60 prefer high kan. Okay, ni dia prefer high. Use current boleh. Use current 30, tekan next kan. Apply setting. Okay. Okay, sementara tu okay, saya nak share sikit requirement untuk OBS. Ada soalan tentang requirement untuk OBS. Okey, nanti untuk recording tanya kepada urus dia kita. Okey. Okey, mula-mula apa itu OBS? Kalau macam yang masih belum tahu. Okey, Puan Azlinda ada soalan ke? Okey, yang auto configuration wizard ni bila-bila boleh tukar ke? Boleh, bila-bila kita boleh tukar. Kita pergi dekat atas tadi tool tu kan. Alright, okey. Kita boleh tukar kat situ. Terima kasih. Okey. Apa tu apa dia kan? Okey, OBS ni adalah open source masuk dia. Adalah dia form kita boleh guna dalam apa form kan? Okey, dalam Windows, Mac OS, Linux. Dan ada satu lagi OS yang lama lah dia boleh gunakan untuk kita buat screencasting dan juga kita nak stream app tu. Okay. So dia punya operating system dia tulis sini nak Windows 8 and later, Mac OS 10.13 and dan juga Linux. Setelah 8 and later Windows semua tak guna dekat dalam Windows 8. Dia mengikut di sini Windows 8. Tak pasti kalau ada yang masih menggunakan Windows 7 ke Windows XP ke ataupun 3.11 kan dulu, mana tahu kan masih ada lagi, tak pasti boleh ke tak. Okay. Kemudian ini platform dia kita boleh gunakan dalam X86 ataupun 64-bit lah. Okay. Kemudian ini Windows punya ni lah, Windows punya dia punya different dia punya apa tu kita panggil dia punya bit kan. Okay. Kemudian ini language C ataupun C++ yang digunakan OBS Studio ni. Kemudian dia punya author dan developer dia Streamlabs lah. Okay, dia open source, kita boleh guna secara percuma. Okay, lepas tu dia sesuai digunakan untuk record dan juga untuk live streaming. Lepas ni kalau dah pandai guna OBS ni, tak payah kita nak keluar duit nak beli software yang untuk record kan, yang ada bayaran tahunan ke bulanan ke. Lepas tu kita kalau yang ada macam limit masa, lepas tu nak kena ada dia punya watermark lagi kan. Lepas ni tak perlu lah, dan kita boleh masukkan logo apa semua kat dalam OBS ni ikut kita punya ni lah, ikut kita punya selera kita lah, kreativiti kita kan. Okay. So OBS ni boleh gunakan untuk capture dan record screen while also capturing audio. Okay. So dia punya system requirement untuk OBS, dia kata kat sini dia nak AMD FX series ataupun Intel i5 2000 series processor lah, dual or 4 core preferable or higher. Yang ni dia punya requirement dia nak i5 dan above kan. Okay, tapi i3 saya tak pastilah, mungkin boleh try juga kalau dia punya processor tu yang agak latest kan, mungkin boleh cubalah. Okay, dan DirectX kena install DirectX 10, graphic card, okay. Kemudian at least RAM kena 4GB lah, recommended, tapi dia tak wajib pokoknya. Okay, sekarang lepas yang i5 ni mungkin ada yang gunakan i, tapi boleh try lagi lah. Okay, itu sedikit untuk OBS tadi. Jadi untuk install OBS, kemudian auto configuration wizard ni kita boleh tukar lah. Okay. Kalau macam kita ambil untuk streaming tadi, untuk tujuan streaming media sosial, kalau kita nak record ini, kita nak record dan save dalam PC. Kalau virtual camera ni, kita nak jadikan dia virtual camera dan kita nak sambung dengan apps lah macam Zoom, Team dan sebagainya. Okay. So kita kembali balik punya PS. Okay. Hafiz ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. Alright. Okay. Okay, so dekat dalam OBS ni, okay, ini adalah kita punya OBS lah. Dia ada sources, dia ada scene,
kemudian ini hitam ni skrin yang kita akan nampak lah, yang kita akan buat recording ke, kita akan pancar. Okay, selepas tu di sini ada kemudian di sini control, start streaming, start recording, start video camera, studio mode, setting dan juga ada exit kat situ. Okay, so step yang pertama kita boleh tambah kita punya kamera dulu. Dekat mana? Dia semua dekat bahagian scene ni. Scene ni untuk kita tambahkan kita punya kamera, nak tambahkan kita punya mikrofon, untuk kita capture kan, daripada kita kan, macam kita punya kamera ke, kita nak ambil daripada screen ke, kita tambah dekat bahagian scene. Okay, mula-mula sekali semua pergi dekat scene ni. Okay, tekan plus kat sini. Okay, tekan plus kat sini, kemudian tekan okey, silap. Terbalik saya punya ni terbalik. Okay. Silap Alright. Dia sebenarnya source. Okey, saya tersilap susunan. Okey, dia sebenarnya dekat source bukan scene. Okey, silap. Dah dekat source ni ada sumber untuk kita dapatkan macam input lah, macam kamera, macam mikrofon. Okey, so kita tekan plus kat sini. Okey. Tekan plus kat sini kita boleh tambah lah. Ini untuk mikrofon contohnya. Okay, ni ada display capture, game capture, kita nak masukkan image, kemudian dan lain-lain lah. Okay, so mula-mula sekali kita ambil display capture. Okay, kita tambah dekat sources ni, kita tambah display capture kat situ. Okay, dia akan keluar macam ni kan. Okay, lagi sekali, sini tekan tambah, tekan display capture. Okay, so kita tekan OK kat sini. Okay, dia akan sini kita boleh ambil nanti sini kita pilih nak display. Saya ada dua. Okay, ini monitor pertama dan ini monitor. Dia akan daripada komputer kita lah, apa yang ada dekat komputer kita kan, dia akan paparkan kat sini. Okay, contoh saya masukkan ni dekat dalam saya punya second screen tadi. Okay, boleh tengok dekat dalam OBS, dia dah keluar macam ni. Okay. Okay, lagi sekali dekat bahagian source ni. Source ni adalah kita punya sama ada pada kita punya desktop ke, daripada micro dekat bahagian sources. Okay, so saya dah tambah sini display capture kan. Okay, saya boleh plus kat ni. Kita pergi display capture ni untuk kita punya komputer lah, nampak ni kan. Okay, display capture. Okay, saya boleh tulis sini monitor 1 contohnya. Kemudian saya tekan OK. Okay, sini saya pilih monitor 1 saya. Okay, ni yang sekarang ni. Saya tekan OK kat sini. OK. Yang ni tadi saya punya monitor 2. Monitor saya boleh buka dekat ni. Ni monitor 2. Dan saya boleh tutup dan buka dia. Okay, kita boleh sembunyikan dia. Kalau kita tak nak keluar dekat skrin, kita boleh sembunyikan dia, atau kita boleh mata ni lah untuk sembunyi ataupun untuk buka kat sini. Okay, katalah saya renewkan dia kepada monitor 2. Okay, kita nak buka dan juga tutup. Okay, so ni sekarang saya tutup monitor 1 dan saya buka monitor 2. Cuba buat dulu. Okay, Puan Azlinda ada soalan? Tapi saya ni kat sini display 1 je. Sebab Puan Azlinda ada satu monitor je kan? Betul. Okay, so dia akan jumpa display, dia akan jumpa mengikut monitor yang kita ada lah. Maksudnya maksudnya kalau macam kita streaming, kalau kita beli satu monitor lain untuk chat saja, maknanya dia boleh sekali lah link sync sekali. Boleh. Macam saya ni, saya ada monitor 1 dengan monitor 2. Okay, monitor 2 dekat sebelah kanan saya. Monitor 1 yang saya sekarang tengah menghadap ni lah. Okay. Contoh saya tutup monitor 2, saya buka monitor 1 je. Nampak macam ni kan? Okay. Ataupun saya nak buka monitor 2, saya tutup monitor 1. Okay, siapa yang boleh cuba, lagi sekali saya tunjuk macam mana dekat source. Source ni sumber kita untuk kita nak
sumber daripada kita punya komputer ke mikrofon, kita tekan kat source, tekan plus ni. Okay, kita ambil display capture dulu. Display capture. Kemudian sini okay, dah ada 2 lah existing kan. Okay, kemudian tekan OK. Nak masukkan nama pun boleh lah sini. Contoh monitor 1 ke komputer desktop. Itu saya tulis desktop. Pilih lah dekat sini. Kalau kita ada satu monitor. Okay, kita tambah kat sini. Ni saya tak mahu, saya remove dia. Okay. Alright. Okay, so saya bagi masa 5 minit untuk cuba buat. Siapa yang baru tu, kita cuba praktis. Okay. 5 minit. Okay. Tidak. Ada soalan? Nampak tak? Coach. Oh, coach. Dengar tak? Okey, putus-putus. Oh, putus-putus. Mungkin line tak okey. Itulah nak tanya coach. Kalau di luar kelas ni, nanti saya boleh tanya tak untuk saya nak beli satu lagi, satu skrin, ni lah monitor. Boleh tak saya di luar kelas lah saya tanya ya? Boleh. Terima kasih. Boleh PM je. Okey, terima kasih. Tak ada masalah. InsyaAllah nanti saya jawab. Macam banyak grup. Saya memang banyak grup-grup yang training sini kan. Boleh nak tanya dalam grup boleh. Sebab yang peserta pun ramai juga yang tera-tera sebenarnya. Okey, nak tanya PM direct pun boleh. InsyaAllah ada kelapangan nanti saya akan reply lah. InsyaAllah memang kita saling bantu-membantu lah kan. Okey. Cik Khairul okey ya? Ada apa-apa nak tambah tak? Okey, kalau ada apa-apa nak tambah boleh terus ni je. Cik Khairul kalau ada apa-apa nak tambah boleh terus tambah je lah. Sebab dia pengalaman ni. Okay. Macam mana okey ya? Setakat ni okey? Right. So nanti kalau masa time saya ni dia akan tambahkan sedikit lagi lah untuk alright. Okey, baik. Kalau masa saya share tu kalau ada apa-apa lagi nak tambah bagi tahulah. Just ni je. Menyampuk je, tak ada masalah. Okey. Okey, boleh cuba buat dulu. Siapa yang belum lagi, kita masukkan monitor dulu kat sini. Kita bagi masa 5 minit. Okay, saya nak tutup monitor kat monitor 1. Okay, kat monitor 2. Okey, yang Puan Zarina kata boleh buat lagi sekali. Okey, boleh. Macam mana saya add monitor tadi? Okey, saya remove monitor 1. Saya remove monitor 2 kan. Okay, dekat bahagian source, dia saya rasa yang lain pun dia punya susunan macam ni kan. Tadi saya punya dah tukar tadi kan. Okey, source ni adalah kita boleh masukkan gambar, boleh masukkan daripada komputer, daripada browser. Okay, kita tambah source daripada kita display capture. Capture ni nampak dia punya logo monitor ni kan. Okay, so dia akan ambil daripada kita punya komputer punya ni lah, desktop. Ataupun kalau kita ada monitor lain, dia akan kita boleh pilih. Okay, contoh saya tekan display capture. Katalah sini saya nak ambil, saya ada 2 monitor, saya nak tulis sini monitor 1 contohnya. Untuk kita sendiri senang lah. Okay, tekan 1. Lepas tu kita pilih display monitor kan. Saya ada 2 display, saya ambil display 1. Saya tekan okey. Sekarang dia tayangkan display 1 ni. Daripada monitor 1. Kemudian saya nak tambah monitor kedua. Okey, display capture. Ini adalah monitor 2 kan. Okey, so saya ambil monitor 2, saya tekan okey. Ni saya punya monitor 2. Okey. Dan kita boleh buka dan kita boleh sembunyikan dia lah.
dah berjaya, cuba tulis dah dekat chat. Okay, siapa yang dah berjaya tulis dah dekat chat. Siapa yang dah berjaya add monitor ni, cuba tulis dah dekat chat. Okay, Tuan Hafiz dah, Tuan Nismi dah, okay, Chung dah, Zarina dah. Okay, lagi. Siapa lagi yang dah berjaya? Okay, Tuan Azani, Tuan Siti, okay, Tuan Khairunisa. Okay. So, ini satu monitor. Okay. So, kita dah add monitor kat sini. Kemudian, kita add lagi source kat sini. Kita ambil audio input source atas ni. Nampak gambar mikrofon kat sini kan? Gambar mikrofon ni kita tekan audio input source. Okay, mungkin kita boleh tulis mikrofon kat sini lah. Ataupun mikrofon ataupun mic ke. Okay, mic kan contoh. Okay, tekan OK. Okay, so kita boleh pilih mikrofon yang kita ada kat sini lah. Device yang kita ada kat sini. Contoh macam saya ada tiga mikrofon yang saya tengah sambung saya punya laptop sekarang. Yang pertama sekali daripada saya webcam. Yang kedua saya punya earphone ni. Yang tiga lah laptop punya mikrofon. So pilih yang mana kita nak dia punya sumber mikrofon tu kan. Contoh yang tengah ni. Okay. Saya tekan OK kat sini. Okay. Dan kita boleh tengok di audio mixer ni ada nampak dia ada mic ni tadi kan. Okay, bila saya bercakap dia ada test. Nampak kan? Test masuk dia masuk. Sound tu masuk. Dah masuk dah. Cuba tekan plus. Katalah ni saya rename kepada tukar dia lah yang earphone contohnya. Ni untuk term kita senang kita sendirilah. Contoh plus ni saya tulis kita ambil audio input capture. Okay, untuk mikrofon audio input capture. Kemudian sini katalah mikrofon webcam contoh kan. Okay, saya tekan OK. Sini kita pilih device yang kita nak suara tadi. Contoh mikrofon. Ini saya punya webcam. Mikrofon. Kan? Okay. So kita tengok kat sini dia nampak ada ni kan. Maksudnya ada masuk. Sound tu masuk. Okay. Ada mikrofon webcam masuk daripada earphone pun masuk. Dan saya boleh tutup. Katalah saya nak tutup yang mikrofon webcam. Saya tak mau. So dia tak masuk lah daripada situ. Kita tekan ni. Okay. Ataupun saya tutup dua-dua kan. Okay. Okay. Ni kita cuba untuk tambah mikrofon pula. Okay, cuba tambah mikrofon. Cuba cari mikrofon sendiri. Setelah ni saya ambil daripada earphone. Ini aku tak faham ni. Kalau nak ambil audio daripada web macam YouTube, okay, itu saya. Kita masukkan yang ni dulu daripada kita punya mic dulu. Mikrofon dulu. Okay, dah. Kalau dah berjaya, cuba tulis OK dekat chat. Kalau dah berjaya, tulis OK dekat chat. Tuan, saya punya OBS dia keluar dekat audio mixer tu bahagian mic. Nampaklah dia ada wave naik tu kan. Tapi dekat bahagian mic aux tu dia memang tak ada. Oh, yang ni. Gerakan banyak. Yang bawah sekali mic AUX tu. Dia hanya mic atas saja. Yang mic yang baru tambah tadi kan. Ya betul. Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya yang kita tambah tu baru ada. Tapi yang saya punya ni yang ni sebab ni saya tak tambah source dia ni. Tapi dia capture daripada saya punya dia punya komputer kan. Right, okay. Sebelum tu saya nak tanya, mic AUX ni, saya ingin bagi dia tahu lah. Mic AUX ni adalah device yang ada di laptop atau PC. So sekiranya tak ada device tu kat dalam PC, adalah mic AUX ni. So tak dapat detect lah. So kalau macam kita buat earphone, then ada tak speaker tu keluar kat dalam PC?
Okay. So kalau PC tu tak ada keluarkan tu, means dekat PC tak ada install dia punya device for AUX. So dia nama Faham. AUX ni kira-kira internal lah, internal hardware. Baik. Macam Dr. Haris dia ada tiga. So dia ada internal punya device, dia ada mic device, dengan dia punya external device. So dia akan Faham. Okay. Kalau berjaya, cuba kita check. Okay. Boleh tambah? Chong dah okay, Mesti dah okay, Tuan Hafiz okay. Okay, Tuan Syah Razia okay. Okay, lagi. Siapa yang dah okay, boleh tulis okay dekat chat. Tambah mikrofon pula untuk kita punya, sebagai kita punya source kan. Okay, dah berjaya dah boleh. Coach, Ya? kenapa yang display capture tadi dia terus macam banyak-banyak skrin ya? Okay, kenapa jadi macam tu? Okay, siapa tahu? Okay, open. Siapa boleh teka kenapa jadi gitu? Okay, ada tak siapa-siapa tahu kenapa dia jadi dia jadi macam terowong, echo kan, jadi terowong tak habis. Kalau dalam cerita key house kan, dia panggil echo kan. Okay. Siapa tengok cerita key house? Okey, ada tak yang tengok Ni sekejap. Alright. Kau tengok apa jadi. Kenapa dia jadi macam tu? Okay, saya share balik saya punya screen. Tengok dah. Tengok dah pening dah. Okay, macam contoh kan, kalau saya ambil, saya tengok saya punya monitor satu kan. Monitor satu saya, okay ni kan. Kenapa dia jadi macam tu? Kalau kita pakai recording software yang lain pun sama je kan. Dia akan sekarang tengah monitor punya, saya tengah melihat situ dalam tu pun melihat lagi kan, dia macam terowong tak habis tu. Okay, kalau dalam cerita key house tu, dia cermin tu lah, cermin yang mak budak tu masuk kan. Kalau siapa yang tengok lah, siapa yang tengok tu dia faham lah. Okay, dia jadi so jangan masuklah dalam ni, bahaya. Okay. Alright, so dah boleh half hour. Okay, so macam buat kat slide contoh. Ya, aku pening lah. Tadilah saya letak kat sini. Okay. Contoh. Okey, tutup balik. Kita macam ni kan. Okay, kita nak slide. Ni saya punya screen kedua. Sekarang saya nak bagi saya punya kamera sekali ada dekat dalam OBS ni. Kita nak buat recording, kita nak ada kamera kita keluar kat sini. Contoh kita nak bercakap kat tepi kan. Okay, sekarang kita tambah plus lagi source kita. Okay. Tambah lagi kita ambil video capture device. Okay. Boleh ambil video capture device kat sini. Dia tambah balik. Semua kita buat dekat source ni, kita nak tambah dia punya ni lah. Dia punya punca-punca yang nak masuk dekat dalam kita punya screen kan. Okay. Tekan plus. Okay, kita pergi video capture device kat sini. Okay.
tekan OK. Sekarang kita boleh pilih kita punya device kita. Macam sekarang ni saya gunakan saya punya XSplit Webcam ni adalah satu apps lah, apps yang untuk saya tukar background. So kalau saya guna ni, saya rasa boleh tak? Saya rasa macam tak boleh kan, sebab saya dah guna untuk Zoom. Dia satu ni dia boleh guna untuk satu je. So dia tak keluar kat sini kan, sebab saya dah guna untuk Zoom. Okay. So kita tekan 2 kali kat sini. Kita tekan 2 kali kat sini. Dan kita nak edit dia, kita tekan 2 kali. Lepas tu dia buka balik dia punya setting. Dekat sini saya boleh tukar kepada saya punya kamera. Okay. So saya ada kat sini webcam XSplit ni, saya punya apps lah untuk tukar background. Kemudian webcam Logitech C930 ni saya tengah guna untuk saya punya apps tadi kan. So tak boleh nak guna lah. Okay, cuba saya try juga, tengok boleh ke tak. Saya rasa tak boleh. Tak boleh sebab satu kamera boleh guna untuk satu apps saja. Macam sekarang kamera saya tengah guna untuk Zoom. So saya tak boleh nak guna untuk OBS lah. Okay. So saya boleh kat sini, saya double klik dia. Okay, sikit saya ambil dekat sini webcam biasa. Ni saya biasa lah. Okay, yang nampak kat belakang saya ada green screen kan. Kantoi. Ni sebenarnya saya kamera betul. Yang dalam Zoom ni saya gunakan background belakang. Nampak dah. Dan dalam Zoom ni kualiti lah. Kamera yang kualiti ni kamera laptop kan. Okay. Alright. Nasib baik tak pakai baju singlet ke kadang kantoi kan. Okay. Lepas tu kita tengok kat sini ada, kita boleh pilih dia punya ni lah device kan. Okay. Webcam. Kenapa tadi kau tak jawab? Tak jawab pun. Kenapa ni tanya? Siapa tahu tengok ni version pakai default je kat sini. Tangan mana ni dah senyap tu dah tukar balik lain pula. Default. Okay, lepas tu tekan OK. Tekan OK kan. Okay, nampak saya punya kamera tu dah keluar dekat dalam saya punya skrin. Ini contoh kita nak buat tujuan untuk recording lah kan. Okay, so saya boleh kecilkan, saya boleh besarkan saya punya ni. Saya nak letak dekat sini ke. Kadang-kadang kan kita nak buat recording kan, contoh kan. Kita nak buat live ke kan. Okay, nak cakap sambil kita slide contoh. Jadi slide ni kita boleh penuh lah, boleh share penuh. Tapi saya tak share sebab kalau saya share nanti dia akan tutup sekali saya punya skrin ni, saya tak boleh nak tengok kan. Okay. Ini contoh, saya nak buat presentation sekarang kan. Ini untuk kita record. Dan kita tengok mikrofon kita masuk. Okay, ada sound kat sini. Okay, so lagi sekali tunjuk macam mana nak buat. Okay, boleh connect dengan Shopee Live ke juga ke? Yang itu saya tak pasti. Okay, itu saya tak pasti dengan Shopee Live. Sebab saya tak pernah cuba. Okay, so lagi sekali saya tunjuk macam mana. Yang ni pun kita boleh buka ataupun tutup dia. Buka ataupun tutup kat sini. Okay, katalah ni saya nak remove dia lah. Saya nak buat lagi sekali. Okay, saya pergi add source. Saya pergi tadi video capture device. Kemudian katalah saya boleh tulis kat sini webcam laptop contoh kan. Saya tekan OK. Okay, saya tekan sini. Okay, saya tak boleh ambil kamera XSplit Webcam ni adalah saya punya app sekarang untuk saya tukar background ni. Okay, kemudian C90 ni saya punya webcam yang saya gunakan untuk apps tu lah, untuk Zoom sekarang. So kita tak boleh nak guna untuk dua app serentak. Kalau kita guna kamera untuk Zoom, kita tak boleh guna kamera untuk OBS kan. Kita tak boleh nak pakai dua app serentak lah. Okay, so saya ada satu lagi webcam laptop, saya ambil ini. Saya tekan OK. Ni saya punya webcam laptop saya. Okay, kantoi lah ni. Tengah pakai green screen kat belakang kan. Okay. Okay, macam ni. So saya boleh kecilkan, saya boleh besar. Okay, saya nak letak kat mana saya punya gambar ni. Tengok jadi macam ni kan. Contoh kita nak buat recording. So lebih senang lah sebenarnya sebab saya sebelum ni saya gunakan screencast Omatic. Dia punya apps untuk buat recording. Yang tu pun okey jugalah. Cuma dia taklah sebebas macam OBS ni. OBS ni kita bebas nak letak, nak gerakkan kat sini ke, banyak dia bebas kan.
Okay, kalau ada 2 webcam, boleh cuba add 2 webcam kat sini kan. Kalau kita ada 2 kamera lah, contoh satu kamera berdepan ke, satu lagi kita kamera tu mungkin kita tayang dekat dekat produk ke contoh kan. Sambil-sambil kita nak tunjuk produk tu, nak pusing-pusing ke, kita boleh tambah lagi video capture kat sini satu lagi kan, kamera. Kalau kita ada 2 kamera lah. Okay, dapat tak sekarang ni? Boleh tak? Okay, kalau boleh cuba tulis boleh dekat chat. Dapat tak?